Terima kasih Tuan Moderator, Tuan Haji Samsul Arman Yap. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MPC dan segala semua urusia yang ada untuk menjemput saya dalam sesi digital sistem OSC ini, digitalisasi sistem OSC, cabaran dan peluang dalam pemulihan ekonomi negara. Terlebih dahulu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua partisipan yang ada pada hari ini. Dan saya akan mulakan pembentangan saya mengikut agenda yang saya gariskan. So next, saya akan membentangkan perkara ini dalam 5 agenda ataupun 5 perkara. Perkara pertama adalah permohonan klis di DPKL. Yang kedua adalah carta alih permohonan bagi semua permohonan dan juga garis masa permohonan. Dan keempat adalah kaedah mesyuarat semasa PKP 1 hingga PKP 3. Dan yang terakhir adalah bilangan permohonan yang diterima di Dewan Menara Kuala Lumpur daripada tahun 2018 sehingga 2021. Okay, next. Okay, saya mulakan dengan carta alih ataupun aliran permohonan bagi projek melalui IKLIS. Jadi permohonan melalui IKLIS ini kita telah bermula sejak Januari 2019 yang mana permohonan KLIS ini adalah untuk permohonan berskala kecil. Permohonan KLIS 100% adalah melalui sistem ataupun melalui online. Daripada penerimaan permohonan ataupun PSP membuat serahan permohonan sehinggalah pendepositan CCC. Semuanya secara online, termasuk tanda tangan. Tanda tangan juga kita menggunakan tanda tangan digital untuk setiap kelulusan yang diberikan. Kalau kita lihat carta alih yang ataupun aliran permohonan yang saya terakan di paparan, daripada PSP mula membuat serahan permohonan. Jadi permohonan akan didaftar melalui sistem online dan semuanya diupload melalui online lah. Upload plan, upload dokumen, yang saya katakan tadi digital signature ke atas plan juga dibuat secara digital. Bayaran juga dibuat secara online. Dan serahan permohonan kepada jabatan-jabatan teknikal juga dibuat secara online. Jadi ini semua kita buat secara online dan semakkan status dan juga tarikh mesyuarat juga akan kita kemukakan secara online. Jadi kalau kita lihat perkara ini memang so far kita mendapat sambutan yang baiklah. Kalau daripada tahun 2019 permohonan secara online ini kita telah terima sebanyak 387 permohonan KLIS dan tahun 2020 kita menerima 430 permohonan secara online dan tahun 2021 sehingga kini kita telah menerima 321 permohonan KLIS iaitu permohonan kecil ini. Kalau kita lihat ada peningkatan secara online apabila adanya pandemik COVID-19. Tahun 2020 apabila kita start saja PKP 1 bermula pada 18 Mac 2020 dan bermulalah kita kena lockdown semua. So kita nampak tahun 2020 dah meningkat lebih kurang 60 permohonan berbanding dengan 2019.
Kalau 2021 setakat ini pun sudah 321. Saya ingat ini merupakan satu sistem yang telah disambut baik oleh PSP di Malaysia lah. Selepas itu, proses kedua adalah jabatan teknikal. Jadi jabatan teknikal memproses, kita juga mendapat ataupun feedback daripada jabatan teknikal semua juga melalui online lah. Kalau kita lihat macam saya katakan tadi, daripada proses pertama sehingga ke proses pendepositan CCC semua secara online. And then proses ketiga, Urustia dapat sahaja kita kata kertas-kertas pengakuan daripada jabatan yang memproses. Jabatan OSC akan menyediakan senarai ataupun agenda untuk mesyuarat OSC lah. Jadi ini semua dibuat secara online lah. Kita kemukakan secara online dan juga kita kumpul secara online lah. Jadi selepas itu mesyuarat akan diadakan dan mesyuarat dan pengesahan minit mesyuarat semua dibuat secara digital lah. Mesyuarat dibuat secara online, pengesahan dibuat secara digital ataupun online. Sehinggalah, saya ingat kalau kita baca itu kita faham lah, everything are post by online lah, online system. Kalau proses kelima itu, PSP juga menerima kelulusan online. Maksudnya pada hari yang sama, mesyuarat dibuat dan pada hari yang sama juga PSP menerima keputusan. Dan kemudian PSP akan memberi notification untuk memulakan kerja, iaitu borang B kepada jabatan teknikal seperti Jabatan Kawalan Bangunan untuk kerja-kerja bangunan dan juga Jabatan Perancangan Infrastruktur untuk kerja-kerja tanah. Dia pun mendepositkan dia punya notification itu secara online. Akhirnya pemeriksaan akhir dibuat bagi projek-projek yang perlu ada pemeriksaan lah. Untuk borang G17 perlu ada pemeriksaan. Itu pun bergantung kepada risk base, kita panggil risk base. Kalau yang tak ada risk itu kita pun tak pergi ke tapak lagi. Kita memperaku saja apa yang diperaku oleh PSP lah. Okey, dan akhirnya pendepositan CCC juga dibuat secara online lah. Okey, ini sistem KLIS yang kita lakukan, yang kita buat sehingga hari ini. Saya ingat memang sistem ini mula mendapat sambutan baik. Yang seperti saya katakan tadi adalah peningkatan dari segi permohonan melalui KLIS ini semakin meningkat. InsyaAllah kita akan berkukuhkan lagi lah kita punya sistem ini. Next. Okay, seterusnya saya paparkan tentang carta proses pertimbangan bagi pelan-pelan ataupun pelan cadangan pembangunan, iaitu proses P2. Apabila pemohon mengemukakan permohonan kepada OSC. Kalau kita lihat sebenarnya yang saya nak gambarkan di sini, saya tak go detail on the proses itu, tetapi saya nak menunjukkan garis masa itu yang tepi sebelah kanan lah. Kalau next dulu, tepi sebelah kanan paparan itu, kita boleh lihat bahawa daripada pemohon mengemukakan permohonan di kaunter ataupun urustia OSC sehingga pemakluman keputusan kepada pemohon, kami ataupun DBKL hanya mengambil masa 21 hari bekerja. Jadi ini kita dah buat sehabis baiklah untuk kita ringkaskan ataupun pendekkan garis masa yang kita harus proses permohonan. Ini permohonan daripada skala sederhana, daripada sekecil-kecil permohonan sehinggalah
sebesar-besar permohonan. Kalau clear tadi lagi cepat lah, lagi cepat. Okay, next. Okay, semasa pandemik ini, so banyak pergerakan-pergerakan kita kata pergerakan manusia ataupun orang tersekat lah ataupun terhad. Jadi kalau kita lihat daripada paparan yang saya paparkan itu, kita dah menggunakan sistem KLIS ini untuk kita terapkan dalam permohonan-permohonan skala sederhana dan besar. Kita dalam proses itu, tapi kita belum lengkap lagi untuk permohonan besar skala sederhana dan besar. Tapi buat masa ini, daripada 21 hari yang saya terangkan tadi, hanya 2 hari saja yang sebenarnya dibuat secara manual untuk permohonan-permohonan, iaitu bagi pendaftaran di kaunter OSC dan juga bagi edaran bagi agensi dalaman dan agensi luaran. Itu pun kita buat secara, kita kata by appointment lah, by appointment untuk pendaftaran. Jadi hanya 2 hari saja daripada 21 hari itu yang dibuat secara manual. Yang selebihnya itu 19 hari adalah dibuat secara online. Jadi proses selepas saja pendaftaran adalah proses untuk memproses ataupun mengulas permohonan tersebutlah. Jadi pihak OSC akan mengedarkan secara email permohonan itu kepada jabatan-jabatan memproses, dan juga jabatan-jabatan memproses juga mengemukakan semula kertas perakuan kepada OSC juga secara online, iaitu email. Selain daripada itu, kita juga menggunakan aplikasi WhatsApp untuk kita memaklumkan jika kita rasakan tempoh-tempoh masa itu telah hampirlah. Jadi kita akan memberi maklumat bahawa tempoh untuk proses plan bangunan sudah hampir tamat, sudah hampir 7 hari. Jadi kita mohon supaya pihak jabatan ataupun pihak yang memproses itu cepat-cepat mengemukakan kita kata kertas perakuan. Begitu juga untuk permohonan perancangan ataupun urusan perancangan. Kalau hampir tempoh 14 hari, kita pun memaklumkan lagi melalui email dan juga melalui WhatsApp group lah. Itu kita buat secara online. Selepas itu, selepas OSC menerima sahaja kertas perakuan daripada jabatan memproses, so dalam masa 5 hari, kita dah boleh memaklumkan keputusan itu kepada pemohon, PSP. Okey, PSP. 5 hari ini, jika kita ambil hari sebelum hari Selasa. Kenapa saya katakan hari Selasa? Kerana di BKL ini ada 2 hari yang saya selalu kata hari OSC lah, hari OSC. Satu adalah hari Selasa, iaitu hari jawatankuasa pusat setempat 1, dan satu lagi adalah hari Jumaat, iaitu hari pada jawatankuasa pusat setempat 2. Saya ni orang ramai selalu guna OSC je lah. One Stop Center, OSC 1, OSC 2. Jadi kalau nak cakap JKPS 1 ni selalu tersasul lah. Kan? Jadi di 2 hari yang kita panggil hari OSC. Jika permohonan ataupun kertas perakuan dapat dimasukkan dalam agenda sebelum 2 hari ini, maka PSP akan dapat keputusan 5 hari daripada hari mesyuarat diadakan. Tetapi jika 14 hari itu jatuh selepas hari Selasa atau hari Jumaat, mungkin dia akan ambil lebih sikit lah. Kalau katalah kertas 14 hari itu jatuh pada hari Khamis untuk OSC 1, maka kita tak bolehlah bawa pada hari Selasa sebelum Khamis itu. Kita akan bawa
hari Selasa yang berikutnya. So akan tambahlah Jumaat dan juga Isnin, tambah 2 hari bekerja. Maka jawapan bagi keputusan itu akan berada 7 hari daripada 14 hari yang dinyatakan itulah. Jadi itu antaranya untuk kita memberi keputusan kepada PSP. Inilah proses yang kita jalankan dan kita telah dah move kepada online bermula dari daripada pengemukaan permohonan-permohonan berskala besar dan sederhana inilah. The next. Okey. Selaras dengan kita punya tema hari ini, iaitu apakah yang kita lakukan ketika pandemik ini. Kalau kita lihat semasa PKP 1, kita lihat semasa itu memang bermula daripada 18 Mac sehingga lebih kurang pada 5 Mei itu memang kaunter OSC ditutup. Ditutup kerana ketika itu memang total lockdown dan juga Malaysia pada ketika itu masih lagi melihat apakah possibility untuk kita kata SOP yang perlu dibuatlah bagi setiap aktiviti pembangunan. Jadi ketika itu memang kita tutup. Selepas itu, selaras dengan arahan MKN, apabila kita dah mula buka dan mula berganjak kepada PKP bersyarat dan juga PKP permulihan. So, kita dah kenal pasti bahawa permohonan-permohonan rancangan dan juga permohonan-permohonan untuk sektor pembinaan ini telah boleh dibuka semula lah. Dibuka semula. So, maka kita telah mula membuka kaunter OSC kita lah pada 5 Mei. Tetapi dengan memperkenalkan sistem temu janji. Kerana mengikut SOP yang dikeluarkan oleh MKN, tidak boleh berjumpa secara bersemuka yang ramai lah. Oleh sebab itu, untuk mengurangkan kesesakan, saya kena guna word kesesakan ini kerana lepas ini nanti kita boleh lihat berapa banyak kita menerima permohonan dalam setahun lah. Jadi untuk mengelakkan kesesakan di kaunter OSC, kita menggunakan temu janji. Jadi mereka boleh buat temu janji dan kemudian mereka kemukakan permohonan di kaunter. Selepas itu, kita juga telah mula mengadakan mesyuarat. Bermula pada 5 Mei ini, mesyuarat OSC dibuat secara hybrid pada ketika itu kerana ada beberapa jumlah tertentu yang dibenarkan dalam mesyuarat. If I'm not mistaken, ketika PKPB boleh 5 orang. Jadi adalah 5 orang dalam bilik mesyuarat, tetapi yang lain itu menggunakan online. Maksudnya kalau presentation dibuat oleh pegawai perancang bagi permohonan perancangan, dibuat online. Kalau presentation dibuat oleh Jabatan Bangunan untuk pelan bangunan, juga dibuat secara online. Begitu juga dengan Jabatan Perancangan Infrastruktur untuk kerja tanah dan juga jalan dan parit. Semua dibuat secara online. Dan masuk tahun 2021. 2021 masa PKP itu masih lagi kita boleh ada pergerakan sebab ketika itu MKN membenarkan pergerakan, tetapi kita tetap buat secara online, secara temu janji bagi pengemukaan permohonan. Dan mesyuarat juga dibuat secara hybrid dan juga online. Apabila kita masuk PKP 3 pada 1 Jun 2021, maka ketika itu dia serupa macam PKP 1. Pergerakan telah mula terhad, orang yang bekerja pun hanya 20% dan bagi sektor pembinaan juga dihadkan pembinaan dengan syarat-syarat tertentu. Dan pada ketika ini, mesyuarat OSC tetap berjalan. Maksudnya permohonan tetap berjalan, permohonan tetap diterima dan mesyuarat tetap dibuat pada 2 hari tersebut, hari Selasa dan juga hari Jumaat, tetapi mesyuarat dibuat sepenuhnya online. Presentation juga akan dibuat secara online.
melihat plan juga dibuat secara online. Semua digital lah kita buat. Jadi sehingga setakat ini masih lagi kita menggunakan mesyuarat secara online dan juga permohonan ataupun pengemukaan permohonan secara temu janji tadilah. Okay, next. Okay. Ini saya nak berkongsi permohonan yang diterima oleh DBKL bagi tujuan ataupun tujuan sektor pembinaan inilah. Kalau kita lihat pada tahun 2018, DBKL menerima sejumlah 6,773 permohonan. Jadi 2018 ini masih lagi fizikal lah. Kita tidak lagi berdepan dengan COVID. Jadi itu perinciannya macam permohonan serentak ada 74, kebenaran perancangan 1,300, kejuruteraan 2,257 dan begitu juga permohonan pelan bangunan ada 4,451 dan untuk CF adalah CF ini sebab kes-kes lama lah. Jadi kita masih lagi menerima 8 begitu. Dan kalau kita lihat 2019 ada sedikit penurunan. Mungkin ketika itu adanya sedikit ekonomi yang mula terkesan dan permohonan juga telah agak berkurangan sedikit, tetapi masih lagi 5,000 dan kalau sebulan itu kita rasa adalah lebih kurang dalam 500 lebih kalau mistaken. Kalau kita bagi dengan 12 is sebab 300 lebih. Okey. Tahun 2020 nampak agak besar penurunan daripada 5,000 kepada 4,000 permohonan. So 1,000 permohonan berkurangan di DBKL. Ini macam yang saya terangkan tadi, apabila kita juga terkesan dengan pandemik COVID-19, bermula daripada bulan Mac, kita pula 100% total lockdown iaitu 18 Mac hingga Mei. So ketika itu banyaklah permohonan-permohonan yang tertangguh 3 bulan itu, dan selepas itu industri pembinaan juga harus mematuhi beberapa keperluan ataupun SOP yang digariskan oleh MKN. Maka permohonan kalau kita lihat berkurangan daripada 5,000 kepada 3,000 ataupun 4,000. So pecahannya adalah seperti yang tertera lah. And then sehingga kini di DBKL bagi tahun 2021 kita lihat permohonan saya boleh kata meningkatlah sebab 2,000 permohonan sehingga Julai telah 2,000 kalau kita unjurkan sehingga Disember tahun ini, saya jangka sangat mudah untuk kita mencapai 4,000 ataupun 4,500 permohonan. Saya jangka memang kita boleh capai angka lah. Berarti rata-rata setelah kita introduce kita punya penambahbaikan dari segi penerimaan melalui dari segi online, kita juga bermesyuarat secara online, keputusan kita bagi secara online. So kita lihat kita telah mula get used with it dan PSP juga telah mula get used with it untuk mereka kemukakan permohonan. So ini yang saya katakan tadi, jumlah permohonan yang diterima oleh DBKL dan jumlah PSP yang akan datang ke DBKL dalam masa sehari. Itu sebablah kita introduce secara temu janji supaya kesesakan ataupun kawalan terhadap pandemik ini dapat kita kekang. Okay. And the next one adalah ini adalah just a graph ataupun grafik yang menunjukkan permohonan-permohonan mengikut tahun dan juga mengikut
kategori permohonan ataupun permohonan serentak, kebenaran perancangan, peran kejuruteraan dan juga yang lain tadi. The next one. Okey, ini saya rasa adalah slide saya yang terakhir. Saya akan suka untuk berkongsi nanti apabila ada Q&A. Jadi itu lebih mudah untuk saya menjelaskan perkara-perkara yang kita lakukanlah. Jadi kalau kita lihat slide yang terakhir ini, untuk PSP memuat turun ataupun mengambil borang-borang semua boleh dibuat secara online lah. Kalau lihat yang satu itu adalah QR code bagi memuat turun borang permohonan permit pembinaan. Okey. Yang kedua adalah kalau kita lihat adalah QR code bagi membuat temu janji dengan untuk menghadirkan diri di kaunter OSC. Dan juga yang ketiga adalah QR code bagi maklumat-maklumat permohonan yang telah lengkap untuk dikemukakan ataupun rekod di OSC, rekod daftar. So tiga itu, dan akhirnya itu adalah kehadiran di kaunter OSC mengikut jadual lah. Kita akan tentukan jadual masa mereka untuk kemukakan permohonan. Jadi ini adalah antara kemudahan-kemudahan yang kita berikan kepada PSP, dan semua perkara ini boleh didapati di dalam laman web DBKL. Okey, seperti mana yang tertera itulah, https://dbkl.gov.my dan permohonan untuk permit pembinaan. So semua itu adalah dibuat secara kita kata diberikan secara online ataupun dalam kita punya website lah. Jadi setakat itu dahulu, Tuan Moderator Haji Samsul, saya punya penerangan bagi petang ini. Tetapi sebelum saya tamatkan ataupun saya mengucap saya akhiri saya punya presentation, saya ada sedikit video tentang apakah yang kita lakukan ataupun kita buat mesyuarat kita, dan dengan itu mungkin para peserta semua boleh mendapat lebih jelas ataupun dapat pandangan yang lebih jelas bagaimana kita menjalankan kita punya mesyuarat OSC secara online ataupun hybrid. Jadi sehingga itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada MPC kerana menjemput Dewan Bandar Kuala Lumpur untuk memberi sedikit penerangan tentang perjalanan kami di OSC dan juga di DBKL, dan juga share all our experience with all of the participants. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.